Okey, sesi roadshow ini, kita sudah buat beberapa siri lah, okey. Kita sudah buat secara fizikal juga sebenarnya dan kalau anda masih ingat, kita sudah, pihak Meng di Dewan Chancellor masa minggu MSM lepas, kalau masih ingat, kita sudah pernah cerita tentang next profiling. Cuma, duka cita tidak ramai yang, berjaya melaksanakan tugasan inilah. So kita beri peluang lagi untuk tempoh 1 bulan dari sekarang untuk anda selesaikan. Saya akan kongsi kenapa. Mungkin hari ini kita boleh buat two-way session lah. Anda tanya, saya jawab. Kenapa anda perlu lengkapkan tugasan ini? Saya sedang approve request untuk join group ni. Sebenarnya kalau anda answer the membership questions dan juga uh, agree with the group rules kan, tiada masalah, you boleh join automatically. Tapi sebab ramai yang tidak respon, so saya terpaksa approve manually lah. Okay, ada 5 minit lagi. Okey, kita jangan buang masa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang. Terima kasih kepada anda semua yang turut serta sesi live pada petang ini. Sekiranya anda ada halangan untuk join slot petang ini ataupun ada rakan-rakan ada mungkin masalah lain sekarang, ada urusan yang perlu diselesaikan segera, tidak dapat join sesi pada petang ini, it's okay. Sebab saya akan share juga rakaman video ini kepada career advisor di fakulti masing-masing. Cuma faedah ataupun kelebihan pada mereka yang hadir pada petang ini, kita akan berikan poin kehadiran lah. Kita akan take note kehadiran melalui dengan cara anda menulis nama penuh dan nombor matriks di ruangan komen dan juga di hujung slot ini perlu mengisi feedback form. Borong maklum balas. Okey, kita teruskan. Hampir 50 yang join petang ini. So, sebelum itu, saya kenalkan diri saya dulu. Saya Nurul Fatihah Firdaus binti Roslan, pegawai psikologi yang bertugas di Jabatan Hal Ehwal Pelajar di bangunan Anjung Siswa HCP sebagai pegawai psikologi dan juga memegang portfolio sebagai Ketua Bahagian Latihan dan Modal Insan di Pusat Kerjaya dan Alumni. Okay, mungkin ada yang tidak familiar dengan nama pusat ini sebab saya faham. Pelajar tahun 1 selalunya orang bilang masih blur-blur bahkan baru mau yalah, tapi SEM 2 should be better. Sudahlah. Okay. Mungkin tahun 1 ni baru mau faham kehidupan universiti, baru mau kejar itu, baru mau kejar ini. So, pusat kejadian alumni ni selalunya pelajar akan cari bila di hujung-hujung
kemudian sudah mau grad nanti baru terkapar-kapar mencari panduan kerjaya begitu. So kita belajar dari kesilapan. Kita tahu persiapan kerjaya ini tidak seharusnya hanya berlaku di hujung pengajian, tapi sebaliknya perlu bermula seawal anda tahun 1 lah. Okay. So, anda boleh cari saya di Pejabat Pusat Kerjaya dan Alumni yang berlokasi di bangunan Anjung Siswa kalau selalu pergi ATM. Alright. Seperti yang saya maklumkan tadi, roadshow ini sudah pun bermula sejak Isnin lepas, Isnin yang baru-baru ni. Didahului dengan Fakulti Psikologi dan Pendidikan pada masa itu, dan hari ini yang terakhir FKSW dan FKAL. Okay. Melalui pemerhatian saya sepanjang roadshow ini, saya perhatikan ramai sudah ada akaun LinkedIn, ramai sudah pernah buat test next profiling. Cuma mungkin ada tertinggal beberapa part ataupun tidak faham ataupun hilang minat, menjadikan tugas itu tidak selesai. Okay, so hari ini mungkin inisiatif ataupun pertemuan terakhir lah membincangkan perkara ini. Kalau tidak juga siap-siap lepas ni saya cari, saya rotan, saya seorang yang tak siap tu. Okay. Alright, sebelum kita mula, saya suka untuk ajak anda semua untuk search Pusat Kerjaya dan Alumni Facebook page. Sebab melalui page ini kita akan kongsikan info-info berkaitan kerjaya. Info-info berkaitan kerjaya maksudnya peluang pekerjaan, program-program yang kita anjurkan, yang lepas, yang akan, semua kita akan kongsi di sini. So mereka yang follow, like dan follow ni, insyaAllah setiap hari, hampir setiap hari akan dikemaskinikan dengan info-info seperti ini. Okay. Apa tu e-portfolio? Okay, bagi anda yang tahun 1 ya, kita bermula pada batch anda, kita masih boleh bagi maaf lah kalau anda semua masih belum wujudkan akaun LinkedIn sehingga hari ini, sebab kita memang baru introduce mandatory pengisian ataupun mewujudkan e-portfolio ni pada awal tahun 2020. So apa yang saya boleh katakan, tapi tempoh dari awal tahun hingga bulan 8 ni sepatutnya tempoh yang cukup panjang lah. Walau bagaimanapun kita tidak putus asa, hari ini kita buat sekali lagi slot untuk kongsikan macam mana dan kenapa LinkedIn ini kita boleh jadikan platform e-portfolio yang berkesan. Okay. Sebelum tu, e-portfolio tu apa? Okay, e-portfolio ni bahasa mudah atau yang biasa anda dengar, dia CV elektronik, resume, macam itulah kalau yang biasa anda dengar. Okay, cuma dianya dalam bentuk elektronik, berbentuk atas talian. Dan kenapa LinkedIn? Melalui pemerhatian pihak UMS, LinkedIn ini merupakan satu jaringan sosial yang profesional dan terbesar di dunia. Tidak ada platform lain yang boleh memainkan peranan sehebat LinkedIn setakat ini. Dan yang bestnya tentang LinkedIn, untuk create account LinkedIn ini percuma, tidak perlukan yuran ataupun orang bilang semudah mewujudkan account Facebook. Okay, hanya perlukan email, daftar. Okay. Facebook versus LinkedIn. Ada yang tanya, Puan, kenapa tidak guna Facebook saja? Sebab alang-alang sudah ada Facebook ni kan? Okay, bagi anda yang sudah wujudkan akaun LinkedIn, anda akan nampak perbezaan dari segi template, layout dan juga dari segi connectivity dengan company, syarikat. Memang di LinkedIn, company-company gergasi, industri-industri hebat ada di LinkedIn. Dan Facebook pula lebih kepada perkongsian berbentuk peribadi, terlalu santai, suka-suka begitu. Okey, beberapa manfaat LinkedIn. Satu tu, selain daripada dia berbentuk professional version of Facebook, memang cara kita update akaun LinkedIn ni sama saja macam Facebook. Macam mana kita create account, kita update post, kita share gambar, semua macam Facebook saja. Tiada beza. Cuma untuk anda rasai sendiri perbezaan, apa yang dikatakan professional version itu, anda kena create account LinkedIn dan lihat sendiri posting-posting yang dibuat di situ, siapa yang follow anda, siapa yang anda follow. Kebanyakan di situ memang para pencari kerja
dan juga para bakal majikan. Okay. Kemudian hebatnya LinkedIn ini lagi bukan setakat tempat untuk mencari kerja lah. Bukan setakat untuk orang bilang cari bakal majikan, tetapi juga seperti yang nombor 3, kita wujudkan networking. Orang cakap trend mencari kerja yang baru ni bukan sekadar one way process. Dia kena ada wujudkan hubungan lebih awal, networking dulu, kenal-kenal dulu, slowly proving yourself, barulah bakal majikan akan tertarik dan juga meningkatkan peluang anda untuk di hire. Okay. Dan apabila sudah wujudkan akaun LinkedIn, insya-Allah perkara keempat ini akan menyusul, iaitu bakal majikan akan bila search nama anda di Google, okay, nama orang-orang yang ada akaun LinkedIn ini akan appear di atas compare dengan rakan-rakan anda yang tidak ada akaun LinkedIn. So pada hari ini mungkin anda ada sudah akaun LinkedIn tapi masih tidak faham macam mana LinkedIn ini boleh bantu anda cari kerja. Okay, so hari ini saya akan bagi serba sedikit tips macam mana untuk create account LinkedIn yang berkesan. Orang bilang bukan setakat buat tetapi kita mahu melalui account LinkedIn ini anda berjaya dapat kerja. Okay, dan mesti anda akan cakap awal lagi bah, kenapa pula first year membuat account LinkedIn mau cari kerja? Kita awal lagi ni, kita belajar dulu bagus-bagus. Itu persepsi yang kurang tepat. Okay. Di pertengahan perkongsian ni saya akan nyatakan sebab kenapa perlu create account LinkedIn sekarang bukannya nanti tahun 3, tahun 4. Okay. So melalui perkongsian ini saya akan sharekan langkah-langkah untuk buat account LinkedIn yang powerful, efektif, yang boleh menjadi boleh menarik bakal majikan untuk membina network bersama anda walaupun anda baru bergelar tahun 1. Okay. Yang pertama, bila anda create account LinkedIn, perkara pertama sekali LinkedIn akan minta ialah your profile photo. Profile photo, tolong jangan treat macam mana anda letak profile photo di Facebook. Letak gambar yang terlalu santai, letak gambar tengah peluk kucing, gambar kartun, tidak sesuai. Ini contoh profile picture yang kurang baik, okay? Dan boleh dikatakan akan menyebabkan bakal majikan tu kasih limpas-limpas sajalah majikan orang Sabah bilang. So kalau tengok di situ gambar tengah berparti, tengah minum-minum, gambar tengah main gitar, gambar yang tengah hiking, okay? Gambar yang di tengah-tengah ni pakai spek, pakai blazer, necktie, smart sudah. Tapi kualiti gambar terlalu rendah, terlalu kecil. Kalau nampak situ saiznya kecil saja. Begitu juga dengan yang abang di sebelah tu. Senyuman manis sudah tapi kualiti gambar terlalu kecil. Manakala yang di bawah ni, yang handsome boy tu kalau tengok gambar okey, handsome tapi nampak macam kena stretch pula gambar tu kan, terpanjang. So dari situ nampak secara tidak langsunglah menunjukkan anda tidak begitu serius ataupun bagi gambar yang orang bilang ala kadar saja kan. Ini contoh gambar-gambar yang saya rasa bagus dan boleh dicontohi, senyum, pakaian pun sedap mata mandang, gambar yang terang dan nampak profesional lah. Okay, yang kedua yang akan diminta oleh LinkedIn ialah headline. Okay, kalau saya terlalu laju, mohon tegur saya di ruangan komen ya. Nanti saya shock sendiri pula ataupun tiba-tiba line putus ke. Okay, so far saya tengok okay lah. So yang baru masuk mungkin boleh tulis nama penuh, nama pelajar di ruangan komen. Nanti di hujung slot ni saya akan kongsikan feedback form untuk anda isi sebagai pengesahan kehadiran lah. Okay, yang kedua diminta oleh LinkedIn ialah headline. Headline ni mestilah headline yang clear, impactful dan juga eye-capturing. Okay. Ada beberapa formula untuk bina headline yang seperti yang saya katakan ni lah. Ada lebih kurang 5 formula. Tetapi formula 1 hingga 4 lebih sesuai digunakan oleh mereka yang sudah pun bekerja, mempunyai pengalaman. Manakala formula yang kelima ni sesuai untuk mereka yang baru sahaja bergraduat. Okay.
Formula 1. Put your role, specific achievement. Okay, sebagai contoh, Digital Ads Manager, 5 years experience managing 7-figure ad budgets. Maksudnya di sini dia letakkan jawatan, letakkan pengalaman kerja dan juga pencapaian dia setakat inilah. Kalau anda first year tapi pernah ada pengalaman kerja yang rasanya boleh menunjukkan sesuatu nilai pada diri anda, boleh masukkan di headline. Manalah tahu sebelum masuk pengajian anda pernah mewujudkan satu company, company itu pula company yang berkesan. So kalau boleh dibanggakan, why not masukkan dalam headline. Mungkin boleh masukkan di sana used to be ataupun ex manager of bla 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 bla, macam itulah. Kemudian formula yang kedua, letakkan role, letakkan years of experience industry dan juga sedikit fun fact. Lebih kurang macam nombor 1 lah, tapi dia lebih letakkan years of experience di situ. Role dan juga fun fact. Fun fact ni maksudnya masukkan info yang santai, yang seronok untuk orang nampak, tapi pastikan fun fact ini fun fact yang menunjukkan ciri positif ya, bukan yang orang cakap sekadar fun tapi tidak menggambarkan apa-apa nilai. Kalau macam cat fanatic ni, pada saya menunjukkan orang ni seorang yang penyayang, pencinta haiwan, bertanggungjawab lah. Okay, formula yang ketiga, letakkan role, industry expertise, unique value. Maksudnya di sini memang juga formula ini juga sesuai untuk mereka yang sudah pun bekerja lah, sudah pun berpengalaman dalam industri. Unique value maksudnya letakkan satu added value, nilai tambah yang mungkin tidak berkaitan dengan industri yang anda sedang sedang berkhidmat, tapi ada added value. Contoh student FKAL, mungkin dia dalam Islamic Finance tapi ada certification dalam maybe dalam software analysis data ke, so tambahkan di tepi tu. Okay, yang keempat pula, formulanya letakkan role dan juga helping and do what. Maksudnya dia letakkan servis atau perkhidmatan utama di situ. Juga sesuai untuk mereka yang sedang menawarkan apa-apa servis lah. Kemudian yang kelima yang saya sebutkan tadi sesuai untuk anda nanti bila sudah bergraduat lah. Letakkan recently finance graduate with a focus in financial analysis, reporting and auditing. Ini maksudnya dia letakkan kepakaran-kepakaran. Bagi tahulah anda ni finance graduate. Kalau FKSW letakkan recent music graduate ke with a focus in what, bla 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 bla. Okay. Pantang larang. Ini pantang ya. Kalau create account ataupun buat headline, membiarkan headline anda itu sekadar open to opportunities, currently open to opportunities ataupun looking for jobs. Itu headline yang boring, yang apabila bakal majikan nampak orang sahabat bilang dia kasih limpas saja tu. Open to opportunities Arpita ni kan open to opportunities kena kasih limpas. Si Brandy ni tiada gambar lepas tu letak currently open to opportunities kena kasih limpas. Berbanding dengan orang yang letak headline macam ni kan. Contoh Austin Belchak di atas tu. I help people land amazing jobs with applying online. Need help with the job search? Let's talk. Dia memanggil orang untuk connect ataupun follow dia di LinkedIn. Okay. Jangan cipta headline yang boring macam ni lah. Boleh juga tidak masalah, tapi saya jamin bakal majikan tidak akan tertarik. Ini akaun LinkedIn saya. Saya letakkan nama, jawatan dan perkhidmatan yang saya berikan. I help students and young talents sharpen their skills, discover their true potential and their right career fit. Jadi sekali imbas orang tahu, oh ni kaunselor lah dalam bidang kerja ya. Part yang ketiga, yang penting LinkedIn akan perlukan untuk anda isi ialah summary. Okay, summary limited to 2,000 words.
So 2000 words ni nampak bunyi macam banyak kan, macam ribu-ribu, tapi sebenarnya 2000 words ni sangat sikit. Jadi manfaatkan 2000 words anda ini dengan perkara-perkara yang penting. Highlight benda yang boleh menarik perhatian majikan dan juga benda-benda yang macam mana majikan boleh kontak anda. Okay? Sebagai contoh, ini summary yang simple, padat dan cukup menggambarkan siapa diri dia lah. Okay, contoh di situ, my specialty in turning around and leading trouble IT projects by acting as a communications bridge between IT and business. Lepas tu dia letak lagi peranan dia, I led biggest IT bla bla bla. Dia letak lagi peranan dia, I built a strong professional network. Kemudian dia letak how to contact him. Contact me at bla 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 bla. I am interested in IT projects where IT bla bla bla. Dan last kali dia letak specialties. Okay, apa saja kepakaran anda yang anda rasa boleh jual dengan majikan, letakkan di situ. Project management, mobile development, software development. Okay, saya harap setakat ni clear ya, saya tidak terlampau laju. Okay, perkara 4 dan 5 ini ya. Previous jobs, internship dan juga educational experience ni, kalau anda pernah tengok resume ataupun pernah try belajar buat resume, ini antara elemen yang terpenting di dalam CV atau resume. So, untuk bermula mungkin pada hari ini anda buat account LinkedIn, pastikan anda aware setiap jobs yang anda setiap pekerjaan yang anda buat ataupun apa sahaja yang orang bilang satu pekerjaan, anda perlulah list di dalam ini. Sebab kadang-kadang ada student tanya saya, Puan, kalau saya ni sekadar Grab saja, kerja McD saja, perlukah saya masukkan? Yes, why not? Pada saya, kalau saya majikan, pekerjaan-pekerjaan ini menggambarkan diri anda. Bukan pekerjaan apa yang anda buat, tetapi apa yang anda belajar dari pengalaman kerja itu yang lebih penting. So, setiap kali list previous jobs tu, nyatakanlah apa yang anda belajar, pengalaman yang anda timba dan mungkin sumbangan yang anda pernah beri kepada tempat kerja anda itulah. Dan juga internship nanti. Educational experience, ada yang tanya saya semalam. Puan mau letak educational experience ni, CGPA, test scores, award semua tu yang sejak bila? UPSR kah, SPM kah? Kalau saya LinkedIn untuk anda yang bergelar student university, relevan untuk anda letakkan maklumat bermula SPM. Yang UPSR, PMR tu lupakanlah. Sebab itu penting tetapi sudah tidak relevan lah untuk dimasukkan dalam LinkedIn. Sebab sudah terlalu lama kan. Dan jangan lupa masukkan skills, languages and certification. Di LinkedIn, yang bagusnya LinkedIn kalau tidak ada perubahan lah ya. Setahu saya, dia ada buat test, online test untuk skills, languages kan. So why not kalau free anda ambil test tu yang free dan result test itu dia akan paparkan di profil anda. So kita bukan setakat bagi tahu I can speak English well, tapi tidak tahu setahap mana, di tahap macam mana. Okay. Dan letak juga maklumat accomplishments, pencapaian, pengiktirafan. Kalau join program, apa yang anda capai dalam program tu mungkin ada awards ataupun menang apa-apa pertandingan, masukkan di dalam akaun LinkedIn. Okay. Dan inilah kenapa anda perlu bermula hari ini. Kalau nanti first year ataupun mau cari kerja baru mau buat akaun LinkedIn, kerja itu akan jadi memenatkan. Contohlah nanti tahun 2024 baru anda mau buat akaun LinkedIn, baru mau cari semua bukti-bukti penglibatan, baru mau cari sijil, baru mau upload semua pergi LinkedIn. Dia akan jadi proses yang memenatkan dan mungkin anda akan bosan dan tidak begitu efektif. Berbeza dengan anda bermula pada hari ini, contoh minggu depan ada ikut pertandingan, menang, upload.
Lepas tu bulan depan lagi ada wakil dalam persatuan upload. So benda itu dalam bentuk proses berkala. Macam kita buat diary. Saya tak tahu zaman sekarang kalau student masih pakai diary. Kalau diary ni hari-hari kita update isi. Hari ni aku bla 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 bla. Hari ni aku bertemu dia. Besok aku bercerai. Besok gitulah. So, benda itu kita sentiasa update secara berkala. Sebab itu kena buat hari ini dan kena rajin update. Dan nombor 8 ini tidak begitu penting tetapi saya rasa perlu supaya akaun anda menyerlah, senang dicari. Sebagai contoh, kalau saya di situ kan, ini link ni, linkedin.com/in/nurulfatihah-firdaus. Kalau anda tidak ubah di sini, tidak klik edit, dia akan jadi random numbering saja di sini. So tidak cun lah kan. Kalau tukar nama di sini Nurul Fatihah Firdaus, anda copy paste, majikan pun senang cari di LinkedIn. Dan cantiklah bila anda share, minta orang connect with you kan. Dan selesai 8 langkah itu, semua itu akan sia-sia kalau anda tidak follow your dream company, group and influencer. Kalau tidak follow balik, buat account sendiri-sendiri, saja duduk, upload, tengok sendiri, dia akan jadi useless. Mesti follow dan percayalah company-company gergasi macam AirAsia, Top Glove, Maybank, Shell, Petronas ada di LinkedIn. Dan yang bestnya mereka upload maklumat kerja kosong, boleh katakan setiap bulan mesti ada jawatan kosong. Dan setiap boleh katakan setiap hari ada sahaja industri yang berkongsi maklumat terkini berkaitan industri tersebut. Jadi tidaklah orang bilang mau kerja dengan Shell, mau kerja dengan CIMB, tapi satu apa pasal perkembangan company itu pun langsung tidak tahu. Jadi bila anda follow company ini, connect dengan company ini di LinkedIn, secara tidak langsung anda ambil tahulah perkembangan organisasi kan. Okey, selesai semua tugasan ini, sudah habis create, sudah follow apa semua kan. Apa yang penting bagi pihak UMS ialah ini. Tadan! Wajiblah anda copy URL LinkedIn anda ke dalam SMP, letak di ruangan ini. Kalau tidak buat ini, maksudnya anda masih berhutang dengan UMS, masih belum selesai part yang ini. Sebab saya rasa pernah disebutkan oleh PM Dr. Lai dulu, semua wajib isi ini. Okay? Terus terang saya bagi tahu di sini, tahun lepas Jun MSM kamu tu kan, kita this one e-portfolio kita introduce since January 2020. Sampai hari bulan 7 hari itu saya semak status, baru berapa orang teka? Baru 14 orang yang selesai tugasan ini. So saya rasa maklumat itu tidak kesampaian. Jadi tolong bagi tahu rakan-rakan anda bukan setakat create account tapi perlu paste di dalam SMP sebagai bukti anda selesai tugasan ini. Okey? Setakat ini faham? Kalau okey sila respon okey, jelas di ruangan komen. Sebelum kita pergi part seterusnya iaitu next profiling. Boleh saya tahu adakah anda semua okey? Kita ada 94 sahaja. Semalam semangat sikit dengan FSSA dan juga FSMP. Kita hampir 200 orang kalau saya tidak silap. Tidak apa. Kawan-kawan anda yang tidak dapat join petang ni, boleh bagi tahu mereka boleh dapat rakaman melalui Career Advisor Fakulti. Okay, thank you respon. Yang respon tu jelas. Okay. Saya harap saya tidak terlalu laju sebab saya rasa masuk hari ini sudah hampir 10 kali saya bercakap tentang topik yang ini. So, saya harap kali ini kesampaian dan anda berjayalah selesaikan tugasan ini. UMS mungkin tidak rugi apapun kalau anda tidak selesaikan tugasan ini, tapi kami mahu memastikan anda faham dan dapat manfaat LinkedIn. Orang bilang barang free, why not melalui barang free itu anda dapatkan manfaat. Okay. Okay, jelas. Terima kasih.
So kita lanjut ke tajuk next profiling. Ni yang saya morotan ni kalau ada yang belum buat. Okay. Next profiling kita ada introduce di MSM di Dewan Chancellor. Kalau anda masih ingat rupa dia ni www. Ini pautan dia. Cuma mungkin kita perlu refresh sikit lah. Ada yang mungkin confused masa tu kan, apa benda lain doktor lain cerita ni saya tak faham kan. Yalah time tu kamu banyak sangat talk, mungkin masuk semua keluar balik. So kenapa next profiling? Kenapa kami perlu isi profiling ni puan? Sudahlah banyak, penat kami ni, banyak lagi kerja lain kami membuat. Begitulah kan kamu kan. Jadi next profiling ni pelajar-pelajar sekalian perlu isi untuk bantu anda mengenal pasti kekuatan, mengenal pasti semangat, kerjaya pilihan yang paling sesuai di peringkat awal. Okay. Kenapa? Sebab kita perlu sedar diri ya. Kita perlu sedar diri kekuatan kelemahan kita supaya tidakkah sia-sia tu bila anda terlalu sibuk study, internship, nanti finally project ataupun sudah pergi latih industri baru sedar, macam aku tidak ngam lah dengan kos ni. Situlah bermula dilema kerjaya. Ramai, bukan sikit, ramai yang jumpa saya masa tahun 3, tahun 4 bagi tahu rasa tidak sesuai lah. Jadi kenapa next profiling ni perlu buat pada tahun 1? Dia bantu saya, bantu pihak universiti, kaunselor-kaunselor yang lain. Kalau kamu datang jumpa saya untuk bimbingan kerjaya, bawa keputusan profiling ini kan, kita akan dapat tengok di mana perlu bantu. Tidaklah perlu kita jumpa sesi mau cerita dari kosong kan. Kalau kamu bawa profiling ni, dia bantu kami untuk mengenal pasti isu yang lebih awal. Kita tengok potensi kamu. Dan yang bagusnya, bila kita semua sepakat isi next profiling, contoh FKSW hampir semua student mengisi, kita boleh buat analisis FKSW punya student yang masuk pada tahun 2019 ni, dia kekurangan set personality yang macam mana. Rupanya batch ini tahun ni ramai sangat yang introvert. Jadi kalau ramai sangat introvert, zaman sekarang kita perlukan orang-orang yang extrovert. Okay. Walau bagaimanapun kalau anda rasa anda introvert, keextrovertan itu boleh dilatih. Boleh diasah dan tidak juga bermaksudlah kalau anda introvert tidak baik. Saya pun kategori introvert tapi kita boleh jadi extrovert pada masa-masa yang diperlukan. Begitu. So kalau susah sangat keextrovertan itu diserlahkan, latihan-latihan tertentu macam public speaking, latihan komunikasi, kita akan buat lebih banyak. Begitu. Tidaklah orang bilang universiti ini buat program shock sendiri, buat kita tak tahu membantu student ke tidak. Okay. Dan seperti e-portfolio yang LinkedIn tadi, next profiling pun mandatory. Mandatory maksudnya anda wajib isi. Nanti saya akan bagi tahu tempoh yang diberikan, tempoh baru yang diberikan. Saya rasa kalau anda masih ingat dan memang ada rakan-rakan anda yang sudah selesai pun tugasan ni, faham yang mereka kena selesai 1 bulan selepas pendaftaran hari itu. Jadi ini kita bagi tempoh lagi lah. Okay. Bila anda login atau create account next profiling, anda akan nampak ini. Akan nampak my page ni. Di sini ada 3 spider web yang perlu anda jawab. Okay. Jadi, sekejap ya. Iklan sekejap. Okay. 3 spider web ini. What I want, who I am, VIP 24 cycle. Anda akan nampak inilah yang wajib isi untuk kira orang bilang sekadar untuk lengkap dan boleh download result. Anda kena lengkapkan bahagian about me, what I want, yang 4 di atas ni. Yang di bawah ni saya rasa rugilah juga kalau anda nak terus isi kan. Boleh isi di sini your preference English proficiency dan juga basic IT skills test. Ini singkat saja soalannya tak banyak. So boleh tengoklah your English level punya proficiency dan juga IT skills. Okay?
Bila sudah menjawab yang tadi tu, anda akan dapat kod. Kod personality anda di sini. Macam ni kod dia SEA. Ada orang ISA. So, di sini kod anda, bila dapat kod ni, maksudnya anda sudah lengkap tugasan ini. Tapi lebih afdal, kalau anda pergi ke ruangan yang tanda print di sini, klik save as PDF. Sebab ramai yang sudah isi tidak save. Bila mau masuk akaun balik, password pun lupa, laman web pun lupa. Jadi macam hilang begitu saja. Jadi why not save as PDF, print, kasih laminate, letak dalam file anda. Jadi bila-bila masa boleh rujuk. Boleh? Mudah saja, tidak susah. Okay, spider web yang saya cakap tadi tu, 3 tu kan. Dalam bahasa mudahnya, kalau saya guna istilah psikologi nanti kamu pening kan. Dalam bahasa mudahnya melalui 3 spider web ini, yang pertama ni kita boleh tengok apa perkara yang boleh motivate anda. Kalau anda cari kerja, kita mau tengok kekuatan anda ataupun apa yang motivate anda, sama ada dari dalam ke, anda ni jenis yang perlu sokongan luar ataupun boleh motivate sendiri, diri sendiri. Ada orang yang introvert, boleh motivate diri sendiri, dia cari kekuatan dari dalam. Bahasa pemerhatian mudah saya, orang introvert boleh makan satu orang di restoran. Tapi orang extrovert, dia perlukan motivasi dari sekeliling. Macam tu juga kalau makan di restoran, dia perlu ada kawan. Orang extrovert kalau makan di restoran, dia malu-malu, macam rasa awkward kan. Ini bukan judgement ya, ini pemerhatian. So jangan marah pula nanti orang extrovert, introvert. Mana mandai pula puan ni. Okay. Dan yang di tengah ni menunjukkan kekuatan dan juga cabaran yang anda hadapi. Macam kita cakap tadi lah, kita tengok anda introvert ke, extrovert ke, anda seorang yang persevering ke atau judging ke, feeling, thinking, intuitive atau sensing. Bila anda datang jumpa saya, bawa profiling ni, jumpa saya ataupun jumpa career advisor, kita akan bantulah translate. Kalau tengok contoh di sini kan, ni birunya 2 bar saja di sini, feeling dia 3 bar. Maksudnya orang ni bila buat keputusan, dia mau tu perasaan, bukannya logik. Dia kalau membuat pertimbangan, dia mau tu rasa kasihan, rasa senang ataupun tidak. Orang thinking pula dia perlukan fakta, logik, bukti bila buat keputusan. Dan yang di sini akan menunjukkan kekuatan-kekuatan diri anda, apa yang menyebabkan anda selesa, apa yang menyebabkan anda tidak selesa. Susah saya mau terangkan satu-satu sebab terlampau banyak elemen. Kalau betul anda mahu improve diri, boleh bawa profiling ini untuk jumpa pakar-pakar anda di sini. Okay, Alhamdulillah. So, 2 tugasan ini, pelajar-pelajar sekalian, anda perlu selesaikan sebelum 24 September. Ini final sudah. Yang orang bilang sekarang ni last sudah ni. Ini yang paling last sudah. 24 September anda mesti siapkan LinkedIn tadi dan juga next profiling. LinkedIn, untuk siap, anda kena copy link profile, letak dekat SMP. Untuk next pula, anda kena download save PDF. Dapatkan 3 kod tadi, download dan save PDF. Okay. Setakat ini faham? Kita ada 105 yang menonton, Alhamdulillah. Okay, sekiranya selepas ni lah kan, kalau sekarang saya tanya ada soalan, mungkin belum ada soalan. Ataupun tengah buat LinkedIn, tengah buat next profiling, ada masalah, boleh hubungi saya di email ataupun boleh connect dengan saya di LinkedIn. Cari Nurul Fatihah Firdaus, boleh tag saya di situ. Cuma untuk pengetahuan anda, saya lebih saya selalu buka email berbanding LinkedIn lah. LinkedIn saya akan buka dalam seminggu 2 atau 3 kali. So yang reach saya di LinkedIn, mungkin saya akan respon lambat sikit. Okay, saya buka sesi soal jawab. Kalau ada soalan. Sekejap lagi saya akan kongsikan pautan borang feedback.
Ada soalan? Okey. Siapa yang ada soalan boleh ajukan semula ya sebab banyak komen kan terlimpas-limpas merajuk sudah si kawan. Okey, saya tengah scroll ruangan komen. Okey. Saya scroll ya. Soalan. Okey. Kita tengok soalan ni. Assalam Puan, nak tanya macam mana program kami seni kreatif. Kami selalu terlibat dalam pengurusan produksi teater atau filem di mana kami bekerja dan berlatih sebagai publicity, marketing, tata busana, tata rias dan sebagainya. Ini boleh dijadikan deskripsi di akaun kami kah? Alhamdulillah, boleh. Sebab tu saya boleh katakan hairan bin ajaib kalau pelajar-pelajar FKSW, FKAL yang ada banyak program-program yang berbentuk skills. Sebab FKSW, FKAL, kamu punya program ini courses yang di dalam dia tu kan kalau kita tengok courses yang melibatkan skills, knowledge yang unik. Macam tata busana, tata rias, publicity kan benda-benda gini dia memerlukan skills yang tertentu. Bukan semua orang boleh belajar. Jadi why not? Saya bangga kalau saya belajar seni kreatif mahu senaraikan skill-skills ni. Jadi jangan malu, jangan segan. Senaraikan. Okay. Ada lagi soalan? Okay, saya tidak nampak lagi kalau ada soalan lain lagi. Jangan saya tanya, Puan ada kerja kosong kah? Itu saya tidak boleh jawab sekarang. Okay, ada soalan lagi? Okay, saya akan share pautan feedback sekejap ya. Saya mohon sangatnya FKSW, FKAL, dua fakulti ni ramai sangat lagi belum lengkapkan e-portfolio LinkedIn dan juga next profiling. Sebab kamu yang ramai, Mbak. Jadi kalau yang ramai, selalunya ramai juga yang belum siap. So saya mohon sangat kerjasama. Kalau boleh hari ini create account LinkedIn, terus copy paste link tu. Kalau kamu mau update isi LinkedIn tu kemudian pun tidak apa. Ada soalan? Ada soalan atau bantahan? Kalau ada bantahan saya pun minta ampun lah.
Okey, saya sudah pin link untuk maklum balas, borang maklum balas di ruangan komen. Boleh cari ya di situ. Tada, tu dia. Okey, tahniah kepada 103 orang yang ada petang ni. Dapatkan rakaman, saya macam jual album pula. Dapatkan rakaman video ni, bagi tahu kawan-kawan anda yang tidak sempat menonton, bagi tahu rakaman boleh dapatkan melalui Career Advisors di fakulti. Okey. Ataupun bagi tahu sejalan dorang. Siapkanlah next profiling dan create account LinkedIn, paste di SMP. Okey? So kalau tidak ada soalan, sekali lagi paste nama anda di ruang komen, jawab feedback form untuk mengesan kehadiran. Saya akhiri slot terakhir pada hari ini dengan lafaz terima kasih, jutaan terima kasih dan maaf sekiranya ada yang terlebih atau terkurang. So sekali lagi tahniah kepada Career Advisors dan juga pihak fakulti telah menjayakan roadshow ni. Assalamualaikum dan terima kasih.